Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan, selamat petang, selamat malam, salam sejahtera lah kiranya. Tak kisahlah waktu apa kamu tonton video ini, salam sejahtera kepada anda semua. Semoga Tuhan menjaga, memberkati, memudahkan dan ialah memberikan berkatnya kepada anda semua pada hari ini. Saya tak tahu Sanusi ni kenapa, apa terjadi kepada dia. Nak kata tamak tak jugalah kot, nak kata tak bersyukur tak juga. Tapi mungkin kerana dia dah biasa dengan Perdana Menteri yang sebelum-sebelum ini, mungkin dah bagi banyak sangat kepada Kedah. Tapi tak adalah. Inilah bajet yang antara paling banyak untuk negeri Kedah diberikan oleh Kerajaan Persekutuan. Tapi tak juga teruja. Sedangkan rakyat negeri Sabah kalau dapat begini punya bajet, dah teruja. Tiba-tiba Sanusi membuat pengakuan yang amat mengejutkan seluruh Malaysia. Apa pendapat kamu? Apa sebenarnya PL? Orang Kedah kata, hang ni PL. PL apa ni? Apa sebenarnya perangai si MB Kedah ni sampai dia kata, saya tak teruja PM umum 1.6 bilion untuk Kedah. Jadi mau berapa? Takkan mau 8 bilion. Takkan mau 8 bilion. Tak apalah, kalau tak teruja nanti Kerajaan Persekutuan bagi 20 sen. Baru teruja. 1.6 bilion dapat pun tak teruja. Patutnya terujalah. Janganlah. Saya pun heran lah, kenapa Menteri Besar Kedah ni betul-betul tak ngam dengan Anwar Ibrahim. Tak betul-betul tak ngam sangat dengan Kerajaan Perpaduan. Hairan juga, apa masalah? Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor, tidak teruja dengan pengumuman peruntukan 1.6 bilion oleh Kerajaan Persekutuan khusus untuk Kedah, seperti yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata ini kerana peruntukan tersebut bukannya projek pembangunan baru. Sebaliknya melibatkan projek-projek di Kedah yang diumumkan kerajaan terdahulu. Memanglah, kasih siap lah. Kasih siap. Itulah Anwar Ibrahim bagi itu 1.6 bilion supaya semua siap. Nanti bagi untuk projek yang baru tak siap lagi, tak pandai siap itu. Jadi nanti projek terbengkalai. Jadi siapkan dulu. Bersyukur dulu lah, yang pasti bersyukur dulu. Syukur. Lepas tu nanti kalau dah selesai, saya fikir Kerajaan Persekutuan akan bagi lagi. Menurutnya sebahagian projek merupakan sambungan daripada rancangan Malaysia ke-12 yang belum disiapkan dan disambung semula. Memanglah supaya tak jadi projek terbengkalai. Sayanglah. Katanya saya difahamkan projek itu ada projek sambungan. Ada projek RMK12 yang belum siap dan disambung semula. Bukan benda baru. Kalau Anwar umum perkara baru libatkan 1.6 bilion, kita pun nak tahu. Sebab itu saya taklah teruja sangat. Taklah teruja sangat. Bukan tak teruja, tapi taklah teruja sangat. Sebab sudah dengar dalam plan RMK12. Semua benda tu sudah ada dalam jadual, hanya diumum semula. Kalau umum benda baru, saya pun nak dengar. Katanya pada satu sidang akhbar selepas beliau mempengerusikan mesyuarat Exco di Wisma Darul Aman di sini. Beliau berkata demikian ketika beliau diminta untuk mengulas mengenai pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memperuntukkan 1.6 bilion untuk Kedah melalui Belanjawan Madani 2023 ketika berucap pada Majlis Rumah Terbuka Malaysia pada Sabtu. Muhammad Sanusi turut menempelak segelintir pemimpin pusat yang cuba mengaburi rakyat dengan kenyataan tidak relevan. Katanya baru-baru ini ada kementerian sebut kalau tukar kerajaan akan korek laut bagi dalam supaya feri boleh lalu 15 kali sehari. Saya nak maklum, peribatan feri, jeti, kereta api, lapangan terbang semua bawah kuasa bidang Kementerian Pengangkutan.
MOT. Oh begitu. Tak apalah, nanti kita tengoklah apa yang terjadi. Tapi apapun, kita ucapkan terima kasih. Saya mewakili orang Kedah, sebab dulu saya membesar di Kedah juga, dekat Sungai Petani. Jadi ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Perdana Menteri yang beri 1.6 bilion bajet untuk negeri Kedah, untuk program baru dan untuk juga untuk menyiapkan projek-projek yang sudah dijalankan. Itu lebih baik daripada tak ada langsung. Banyak tu 1.6 bilion. Daniel Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Daniel Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Ya, saya rasa mau pergi New Zealand sebentar lagi dengan family. Tiadalah ada kamu pergi New Zealand ya, pakai sejuk-sejuk kan. Di negeri kami keadaan sekarang sejuk menghampiri 3 darjah Celsius. Mana ada, tidaklah, panas betul sekarang ini. Politik pun panas betul. Tumbang menumbang sekali lagi menjadi isu yang paling hangit sekarang ini di Malaysia. Tapi akhirnya Tok Matasan membuat mulut semua yang rakus mau tumbangkan kerajaan lagi. Dia akhirnya kasih sound, bagi tahu apa yang berlaku. Kata Tok Matasan, sukar untuk tumbangkan kerajaan. Kata saya, sekarang hampir mustahil untuk tumbangkan kerajaan. Hampir mustahil, tapi tak mustahil juga. Bernama melaporkan Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Muhammad Hassan menafikan dakwaan kononnya ada ahli parlimen dari kalangan parti komponennya terlibat dalam usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Jadi tak adalah peluang lagilah tak ada peluang. Yang peliknya, macam mana boleh ada peluangnya untuk kerajaan ini tumbang, saya pun tak pasti. Tapi satu perkara yang perlu difikirkan dalam-dalam, ingatlah bahawa dengan komplot yang mau menumbang, mau mengambil alih kuasa ini mengganggulah kestabilan politik dan ekonomi negara Malaysia. Semua pelabur nanti akan tengok Malaysia ini bukan tempat ekonomi, ini tempat politik. Ini tempat untuk berperang politik. Aduh, jadi bikin apa melabur di Malaysia? Itulah dia punya konsekuensi. Okey, jadi Tok Matasan berkata BN tidak akan memporak-porandakan kerajaan yang sedia ada kerana ia telah berjanji untuk membentuk kerajaan yang stabil. Kalaupun Barisan Nasional tinggalkan Anwar Ibrahim tetap masih Perdana Menteri kerana tak tumbang lagi. Jadi seluruh, jangankan beberapa orang, satu Barisan Nasional tinggalkan Anwar Ibrahim pun tetap tak tumbang lagi. Masih belum tumbang. Kerana 148 tolak 30, 30, masih lagi ada 118. Anwar hanya perlu 112 saja. Jadi masih lagi ada. Jadi macam mana pun, walaupun Barisan Nasional keluar daripada kerajaan, tetap Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang sah. Jadi lepas itu sudah ada akta lompat parti. Jadi semua orang yang nak lompat, tak mau lompat, tak boleh lompat dengan suka-suka. Jadi macam mana mau kasih tumbang Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan? Saya pun tidak pasti. Tapi ini janji daripada Tok Matasan bahawa Barisan Nasional tak terlibat. Kata Tok Matasan, untuk menumbangkan kerajaan sekarang ini, saya rasa agak sukar kerana akta anti lompat parti telah pun berkuat kuasa. Baru kau tahu. Telah berkuat kuasa dan mana-mana ahli parlimen yang mahu menyokong parti lain perlu untuk meletak jawatan dan diadakan pilihan raya kecil. Jadi jangan terlampau yakin. Kalau letak jawatan bertanding pilihan raya kecil, jangan terlampau yakin bahawa menang balik. Belum tahu. Pengundi-pengundi akan kecewa. Derang undi kau di parti itu, kau keluar, lepas tu pergi parti lain, belum tentu kau menang. Kerajaan kini, kata Tok Matasan,
Kerajaan kini mempunyai majoriti agak besar, sebanyak 148. Untuk rekod, akta anti lompat parti yang telah diluluskan sebelum ini menghalang seseorang ahli parlimen untuk melompat parti, melainkan dia meletakkan jawatan dan diadakan pilihan raya kecil. Pakatan Harapan PH yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim membentuk kerajaan perpaduan bersama BN dan gabungan Parti Sarawak GPS. Kerajaan perpaduan dibentuk dengan 82 kerusi parlimen daripada PH, Barisan Nasional 30 je pun, 30, GPS 23, GRS 6, Warisan 3, selebihnya daripada Parti Bangsa Malaysia PBM, Bebas dan juga daripada KDM. Jadi kalau BN keluar pun tak ada apa jadi kepada Anwar. Kecuali tiba-tiba GRS pun keluar, masih lagi belum tumbang. Baru kalau GRS 6 baru 36. Jadi kalau 148 tolak 36 masih ngam-ngam 112. Belum tumbang lagi. Jadi saya tak fikir JRS akan bekerjasama dengan Perikatan Nasional kerana ada bersatu di sana. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.